Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pertama sekali seperti biasanya puji-pujian kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita izin sehingga ke hari ini dan saat ini hidup di atas muka buminya hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Syukur dengan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita celik mata pada awal pagi, pada subuh hari dengan mengucapkan kalimah Alhamdulillah. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dipinjamkan lagi nyawa buat kita. Kata Imam Al-Ghazali, iaitu kenapa usia kita dipanjangkan adalah untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermuhasabah diri. Bermuhasabah atas apa jua yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang mukmin ataupun sebagai seorang muslim yang berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan juga salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarga dan para sahabat baginda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih saya ucapkan kepada penaja utama kita, Persatuan Kaki Tangan Islam Lembaga KWSP, khusus kepada Yang di-Pertua Persatuan, Ustaz Haji Zamri Asrun yang menaja program ini, dan juga kepada sahabat saya di bahagian teknikal membantu untuk majlis ilmu kita pada tengah hari ini, iaitu Encik Wan Ediuzlan dan juga Encik Ahmad Syahir, bersama-sama di mini studio PKIL KWSP pada tengah hari ini. Dan juga kepada seluruh muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, para penonton dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, turut bersama pada tengah hari ini untuk pengajian berkitab setiap hari Rabu bersama dengan Ustaz Dr. Rohaili Abdul Hamid berkenaan dengan fiqhul salah. Kita mulakan tengah hari ini dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mudah-mudahan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti anda lihat di ruangan skrin, hari ini Rabu 14 Julai 2021 bersamaan dengan 4 Zulhijjah 1442 Hijriah. Fiqhus Salah bersama dengan Ustaz Dr. Rohaili Abdul Hamid. Sebentar saja lagi akan bersama dengan beliau yang telah pun bersedia di belakang tabir. Kita lihat sedikit di ruangan komen, ramai yang dah bersama dengan kita, ramai yang telah bersama dengan kita. Ramai yang telah bersama dengan kita pada tengah hari ini. Kalau kita lihat sebut sedikit, kita bersama dengan Zaino, kita ada Ida Ahida, kita ada Izan Izami. Assalamualaikum DJ Az, Ustaz dan sahabat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ainora Rahman. Kita ada Zaar. Irfan Macho. Nama pun dah macho, belum tengok muka lagi, mesti macho betul ni. Kemudian Nora Fizah Omar. Assalamualaikum DJ Az dan sahabat-sahabat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ada Sabari Hashim. Assalamualaikum. Ustaz Azmarul Husnika. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz Dr. Rohaili, Ustaz Zamri, tim PKIL KWSP serta sahabat-sahabat dikasihi sekalian. Terima kasih. Ucapan yang setakat ni yang paling panjang. Alhamdulillah. Kita ada Nur Hadi, Sabari Hashim pun turut, sallallahu alaihi wasallam, singkatannya SAW, dan ada love warna hijau di hujung ni. Ya, warna hijau adalah antara warna kesukaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Razali Malus, Assalamualaikum Ustaz Az. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ramai lagi yang bersama dengan kita. Antaranya Azizul Hakim Muhammad. Assalam para sahabat semua. Jom hashtag Grab Pahala Road to Jannah antara tagline kita pada melalui PKIL KWSP ini sebenarnya. Ada ramai lagi turut bersama dengan kita. Salam 4 Zulhijjah 1442 Hijriah. Acik. Assalamualaikum Ustaz dan DJ Az dan para sahabat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekiranya anda ada apa-apa soalan yang nak diajukan berkenaan dengan fiqh solat ini, boleh melalui di ruangan komen dan kita akan sampaikan kepada penceramah kita pada tengah hari ini. Saya kira mungkin kita harapkan bantuan daripada anda untuk share, kongsikan secara langsung pada tengah hari ini nak belajar berkenaan dengan solat. Hari-hari kita akan tunaikan solat dan perlu untuk kita perbaiki lebih baik lagi. Mudah-mudahan solat kita lebih berkualiti dari hari ke hari. InsyaAllah, jom kita bersama dengan penceramah kita yang telah pun bersedia di belakang tabir. Assalamualaikum Ustaz. Okey. Mungkin ada kekangan dari segi berkenaan internet, kurang stabil. Assalamualaikum Ustaz Dr. Haili. Okey, kita masih menunggu lagi signal daripada Tuan Guru kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sihat? Gitu? Saya pun tak pasti. Gelap, tiba-tiba tak nampak gambar. Saya bila tak nampak gambar Ustaz tu saya dah sedih lah. Weh, saya pun macam tu. Ada yang komen di sini. Kalau kita lihat ada yang komen daripada Syida Muhammad, Ustaz buka lampu Ustaz, gelap tu katanya. Allah. Okey Ustaz. Kita Ustaz. pasang air terjun, tengok kat belakang tu ada sinaran mentari. Saya teruja nak tengok air terjun tu sebenarnya. Dia bergerak-gerak, masih gerak air terjun tu Ustaz. Itulah, goyang-goyang lagi tu. Itu yang mahal tu. Allahu Akbar. Hari ini Zat, kita dah masuk kepada bulan Zulhijjah, hari yang keempat. Dan tahniah kepada mereka yang berpuasa bulan Zulhijjah. Selamat berpuasa kita ucapkan. Mungkin Ustaz juga berpuasa. Dan kepada mereka sangkut lagi ni. Saya kira boleh saya serahkan tazkirah pada tengah hari ini kepada Ustaz. Dipersilakan berkenaan dengan fiqh solat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang berusaha DJ Az, Ustaz Asmarul Senika, khususnya kepada penaja dan dari program pengajian fiqh solat kita saban minggu ini, Persatuan Kebajikan Tangan Islam PKIL KWSP, ya, khususnya kepada yang dipertuanya Ustaz Haji Muhammad Zamri Asron, staf-staf yang menjadikan teknikal program ini, khususnya kepada seluruh warga KWSP dan kaum muslimin muslimat yang bersama dalam pengajian ini. Alhamdulillah, puji dan puja setinggi-tinggi syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang terus memberi kurnia. Begitulah, moga-moga kurnia yang masih ada bersama kita ni sempat kita syukuri. Ya, sebab dengan nada yang kurang selesa kita selalu dengar ayat, ya Allah kata wa qalilun min ibadiyasy syakur, sikit sangat hamba aku yang reti bersyukur. Ya, ayat tu macam mengajuk, tapi Allah tak mengajuk, tapi intonasinya kita fahamlah. Bila sebut sedikit hamba-ku, ya, dia nisbah, dia masih mengakui kita ni hambanya, tapi sedikit. Mana tidaknya tuan-tuan. Ya, kita asyik keluhkan kepayahan, tapi nikmat yang diberikan tak pun pernah kita pulangkan dengan persembahan ketaatan, kebaikan amal ibadah kita. Ya, husni ibadati itu.
perbaiki amal kita, moga-moga itu bukti syukur kita. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika, dan bukti syukurnya memang husni ibadatik. Ya, bersama kita pun Ustaz Husni yang siasa memperindahkan, memperelokkan suasana pengajian dan InsyaAllah. apa-apa aktiviti bersama, insya-Allah. Salawat dan InsyaAllah. salam penuh kasih dan cinta untuk junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Selawat yang kita harapkan, ya, saya teringat satu kata seorang ustaz, dia kata hari akhirat nanti hari di mana kita tak kenal Rasulullah. Kita tak pernah jumpa dia. Tak kenal, betul, kita tak kenal dia. Ya, dan jangan bayangkan hari akhirat besok kita boleh bertanya-tanya, tolong, tak. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu semua orang sibuk dengan urusan masing-masing. No. Atau mak dengan ayah pun tak bertegur, anak dengan mak pun tak bertegur. Sebab apa, semua sibuk dengan masing-masing. Jadi kita ni tak kenal Rasulullah. Bukan zaman sekarang boleh hantar WhatsApp, ada Facebook. Kalau Rasulullah ada Facebook, senang. Kita pun asyik kerja like je dengan dia kan. Perasan tak kalau kita nak mengenalkan sesuatu dengan orang tu, ya, nak ngurat ke, kan, nak try ke seorang anak dara janda ke, kita akan selalu pergi kat dia, kan, like yang semua dia buat. Akhirnya dia perasan. Dan kita tak ada talian begitu pada hari ini untuk bertemu dengan baginda Nabi SAW. Yang ada hanya talian salawat. Tolonglah bantu diri kita perkenalkan. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Ya, selama ini kata Rasulullah, selawat-selawat kita dibentangkan depan baginda. Artinya Rasulullah tahu siapa berselawat pada kita, maka perkenalkanlah. Ya, semoga nanti Rasulullah mengambil tangan kita. Mari sini umat aku, Allahu Akbar. Indahnya saat itu. Hari yang di mana kita tak ada apa-apa talian bantuan, ya, talian hayat dan sebagainya. Kita hanya mengharapkan agar Rasulullah sudi menamakan kita sebagai di kalangan umat baginda. Dan usahanya hari ini tak susah mana pun. Salawat pada Nabi SAW dan hayati salawat itu, artinya kita mendoakan sejahtera agar baginda sejahtera dan limpahan kesejahteraan itu, ya, dapat kita nikmati bersama di hari yang yauma la yanfa'u malun wala banun. Tak ada siapa lagi, ya, bawa harta dan anak, illa man atallaha biqalbin salim. Dengan hati yang sejahtera. Hati sejahtera ni terukir, terbina bila mana di dunia lagi kita banyak ingat Allah dan Rasul. Alhamdulillah pada tengah hari ini kita dapat bersama lagi. Ya, hari ini saya ada di venue baru rasanya tu, yang terjun belakang tu. Ya, bukan jalan-jalan yang terjun, sejuk lagi, saya tempias sikit basah sikit laju belakang ni. Ya, moga-moga kedinginan tu mendinginkan suasana tengah hari ni pun agak suram, ya kan? Katalah itu kadang agak sangat, tapi suasana dia itulah. Ya. Saya tengok DJ semula kan tadi pun slow je. Ya, macam, yalah, nak kata demam tak demam. Tapi begitulah. Mungkin kerana pengaruh cuaca hari ni yang agak nyaman, tenang. Ya, moga-moga kita semua tenang, dan tapi jangan lena lah. Kita terus mengaji. Moga-moga inilah bukti syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ya, ruang-ruang begini akan mengingatkan kita pada selawat, pada ingat, ya, akan akhirat, dan inilah detik-detik indah yang akan terpapar nanti di akhirat. Ruang-ruang yang paling mahal dalam hidup kita. Maka jangan skip. Ya, jangan cari pasal untuk cari benda lain yang tak apa perlu. Sekejap je, ya, lebih kurang sejam ni kita akan bersama, dan kemudian kita bolehlah beraktiviti kehidupan seharian kita macam biasa. Hari ini kita sambung perbincangan masih berkenaan dengan motivasi untuk menarik khusyuk dalam solat. Jadi perkara hari ini merujuk kepada perkara ke-13. Ya, dalam kitab fiqh solat ni merujuk muka surat 230. Apa yang perlu kita buat lagi untuk menghadirkan khusyuk yang sepatutnya memang perlu ada dalam solat kita? Menyadari, ya, dan memahami bahawa sembahyang merupakan dialog dan munajat hamba dengan Tuhannya. Kita kena sedar bahawa sembahyang ni ruang kita bercakap, sembang, ngadu, bercerita. Dan kita memang selalu bercerita. Kalau ada masalah, ada keperluan, kita akan bercerita. Ya. Masalahnya kita suka bercerita dengan orang-orang yang kadang-kadang tak boleh pun membantu kita. Kadang-kadang dia ambil kesempatan pada kita. Dia tu, aku bukan larat, saya cerita dengan aku macam-macam ngadu. Aku suka nak dengar. Tapi kita terus bercerita dan bercerita. Hatta kalau kita ada suami yang baik pun, kalau hari-hari kita bercerita, dia jemu. Sebab dia manusia. Sebab apa dia jemu? Sebab dia seberkurang. Dia tak sempurna.
dia pun banyak kelemahan, banyak keperluan yang tak terpenuhkan. Oh, bahasa Indonesia tu tak terpenuhkan tu. Banyak tengok sinetron lah ni. Okay? Yang tak terpenuhi. Jadi bila begitu keadaannya, kita sering mengadu kat Facebook, kat rakan-rakan, ya. Tapi kita lupa bahawa ruang yang sangat hebat yang Allah peruntukkan dalam hidup kita ni satu hari sekurang-kurangnya 5 kali kita boleh bercerita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan masalahnya memang kita bercakap. Tapi masalahnya apa kat sini? Tu mulanya. Menyedari. Kita tak sedar kita cakap dengan Tuhan. Hari-hari berapa kali tuan-tuan, setiap rakaat tu kita berdoa dengan Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini, semua rayuan tu. Wa'afini wa'afu anni. Afini artinya afiatkan aku, sihatkan aku ya Allah, jangan bagi kena Covid ya Allah. Dah ada dalam solat. Tapi sebab kita tak sedar, kita tak hayati. Wajburni, tampung kekurangan pada diri aku ni ya Allah, cepat marah, cepat emosi, ya, cepat merajuk, itu dia wajburni. Tapi sebab sedar tu tak ada, maka kita Allahu Akbar, rajuan-rajuan kita tu, ya, bagai tak didengar. Dia puncanya sebab kita tak sedar kita cakap dengan Allah. Orang kalau cakap dengan kita macam tak cakap, macam tak sedar, kita pun tak layan kan. Kau ni cakap dengan aku dengan siapa? Cakap tapi muka macam tengok orang lain. Cakap tapi macam tak sungguh-sungguh. Ya, cakap dengan apa? Dia macam tu. Bapak kau sampai jalan ni lalu gitu. Dia mana bapak kau nak layan? Cuba datang elok. Assalamualaikum bang. Saya ni ada keperluan abang. Saya nak pakai duit bang. Abang boleh tak bagi duit sikit? InsyaAllah bapak kau layan. Tapi kalau cakap dia ni memang pak kau tengok kau macam tengok tak buang. Kau sal. Dan itu yang kita buat pada Tuhan kita dalam solat, tuan-tuan. Rabbi firli warhamni wajburni fa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Itu jadi kan. Ada hadisnya ni kan. Ya. Sembahyang adalah hubungan langsung antara si hamba dengan Tuhannya. Sabda Rasulullah SAW. Ini puncanya Rasulullah kata apa? La yazalullahu muqbilan. Allah terus sentiasa menghadap alal abdi. Allah hadap kita. Kita kan ada kawan-kawan kita. Kau ingat aku larat nak hadap kau. Tapi Allah sentiasa larat dan setia untuk menghadap hambanya. Dengan syarat, ya, alal abdi fi salati, dalam solat kita tu, malam yaltafit. Selagi mana hamba tu belum berpaling. Berpaling macam mana? Fa idza sarafa wajahu in sarafa anhu. Apabila dia memalingkan wajahnya, artinya tumpuannya pada Tuhannya, in sarafa anhu, Allah pun berlalu pergi. Berpaling daripada kita. Sebab tu sembahyang kita tak efektif. Sebab tu macam permintaan kita tak dilayan. Ya, apa yang kita mintakan macam tak ada kesan. Rupanya ini puncanya. Sebab bila sembahyang kita kosong, Allah pun tak layan. Puncanya kita yang rugi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan 17 kali sehari semalam, sekurang-kurangnya kita minta Rabbi fili, minta ampunan. Warhamni, minta kesian. Wajburni, minta kecukupan. Warfa'ni, ya, diangkat ketinggian. Warzuqni, minta rezeki. Wa'afini, minta afiat kesihatan untuk dapat melakukan ketaatan. Wa'afu anni, ampunan, ya, pembersihan dosa. Sepatutnya semua ini kita dapat dan kita tenang dengan kehidupan yang kita lalui. Tapi kenapa tak dapat juga? Itu tadi, ya. Fa'idha sarafa wajah, in sarafa anhu. Bila mana kita berpaling, tak fokus dengan Allah, Allah pergi. Itu puncanya hadis ni, hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud, An-Nasai, Ibn Huzaibah dan Al-Hakim. Ya, jadi ini semua merupakan perkara yang perlu kita tengok balik. Ya, supaya sembahyang kita tolonglah bantu diri sendiri untuk dapat sembahyang yang sebenar. Ya, sebab kita saban hari kita sembahyang, kejap lagi pun kita sembahyang zuhur lagi, tapi kenapa sembahyang kita seolah-olah macam tak memberi kesan apa-apa pada diri kita? Puncanya kita. Jadi tolong, ya, fokus pada perkara yang ke-13 ni, sedar dan faham bahawa sembahyang ni adalah ruang untuk kita bercakap, bermunajat, minta selamat, minta kesejahteraan,
rayu, merintih, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dan kita rugi. Kalau kita sembahyang tanpa sedar, tanpa rasa, ya, kita sedang bercakap dengan Allah, bacaan tu bukan kosong. Bayangkan kalau kita hayati makna at-tahiyyat tu maksudnya salam penghormatan. Kita ucapkan pada siapa? Lillah di ujungnya, untuk Allah. Kita sedang bercakap macam seorang hamba rakyat pergi ke sana dan berkata, ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik, harap diampun. Wajar ke seorang rakyat depan sultannya cakap, ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik, harap diampun? Boleh tak tuan-tuan? Bayangkan, tuan-tuan pergi ke sana, sembah hormat, tuan-tuan cakap, ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik, harap diampun. Ya, sampai main jari tu, ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik, harap diampun. Wih, try lah buat. Try buat. Kat sana macam tu. Kau tak kena angkut, kena umpan keluar dengan pengawal di sana, tak tahulah. Tapi sekarang ni kita tak pernah nampak lagi orang tercampak daripada masjid kan. Dia tiba tercampak. Kenapa tu? Itulah, cerita ayat main-main lah tu. Tak ada. Maha baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala, latifum bil ibad ni, lembut dengan hamba-Nya Allah. Tapi kita ni yang keras. Keras hati, keras. Cakap kepala gano marah pula. Kepala kita memang keras, tak marah ya. Cakap kalau kepala keras orang tak marah. Tapi keras kepala orang kata orang akan marah saya. Kepala kita keras. Ya. Hati kita keras juga. Jadi itulah puncanya. Jadi tolonglah hayati lah, hayati, dan nak hayati kena faham. Ni insya-Allah tak lama dah kita masuk bab memahami bacaan-bacaan solat, dan tak wajar tuan-tuan. Tak wajar apa saya nak kata ni. Tak wajar umur 50, 60, 40, 35. Tak kira lah angka-angka ni kat mana kita pun. Ya, masih tak faham apa yang kita cakap dengan Tuhan kita setiap hari. Tak betul. Tak betul. Ada orang ni sebab minat Korea, dia belajar bahasa Korea tuan-tuan. 2-3 kalimah. Minat Hindustan ni ya, piar tu dia memang hafal dah lagu-lagu. Semua tahu makna dah, menangis sama. Allahu Akbar. Entah apa yang dia dapat daripada situ, kita pun tak tahu. Bangga gila lah. Ya, nyanyi kat Semul tu kita tak tahu. Sumbang mambang pun dia tak kira. Janji dia bahagia. Tapi yang ini, keperluan roh kita, jiwa kita, kehidupan kita seluruhnya, dunia dan akhirat kita, kita tak usahakan. Ini tak patut. Ini tak patut. Ya. Apa lagu tu? Tak patut, tak patut tu? Kita pun ya, kena sedar. Okey. Selanjutnya ada satu hadis lagi nak bercerita. Memang sebenarnya sembahyang ni cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu an telah meriwayatkan sebuah hadis qudsi. Hadis qudsi maksudnya adalah hadis percakapan Allah Subhanahu wa taala yang maknanya dari sisi Allah tapi lafaznya daripada Rasulullah SAW. Kalau makna dan lafaz dari sisi Allah itu Al-Quran. Ya, kalau makna dan lafaz dari sisi Rasul itu hadis. Kalau maknanya dari sisi Allah, lafaznya dari Rasul itu hadis qudsi. Biasanya Rasul akan kata, ya, para sahabatnya meriwayatkan, qala Rasulullah, qala Allah. Rasulullah bersabda bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya. Maka Abu Hurairah kata dia dengar Rasulullah SAW bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman. Artinya Rasulullah akan memulakan kata dengan qala Allah taala. Allah berkata. Ya, tapi dia tak terangkum dalam Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku bahagikan solat ini di antara aku dengan hamba-Ku dua bahagian, kata Allah. Wa li 'abdi ma sa'al, dan untuk hamba aku bahagian dia tu apa yang dia minta dia dapat. Allah kata apa yang dia minta dia dapat. Allah bagikan. Ya. Dan sebenarnya as-salah, kalimah salah kat sini dia khusus maksudnya surah Al-Fatihah. Ya. Aku bahagikan solat di antara aku dengan hamba-Ku ni dua bahagian, maksudnya adalah as-salah kat situ adalah bukan solat seluruhnya. Ya. Memang tapi tumpuan hadis ni adalah pada surah Al-Fatihah. Sebab itu surah Al-Fatihah di antara nama lainnya di samping Ummul Kitab, ya, Ummul Quran, As-Sab'ul Mathani, ya, surah Al-Kafiyah dan lain-lain namanya. Ia juga dipanggil suratus salah, surah semayang. Sebab Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala pernah kata, aku bahagikan solat untuk aku dan hamba-Ku dua bahagian. Ya, dan untuk hamba-Ku apa yang dia minta. Lalu Allah sambung firman-Nya dalam hadis qudsi ini,
Wa idza qala al-'abdu, apabila hamba-Ku berkata alhamdulillahi rabbil alamin. Tengok. Cerita apa tu? Cerita surah Fatihah. Sebab tu surah Fatihah dipanggil juga suratul salah dalam hadis ini. Maka hadis ini bercerita bahawa Allah bahagikan sembahyang kita ni, yang khususnya dalam surah Fatihah, dua bahagian. Yang bahagian untuk Allah, artinya ada bahagian-bahagian, artinya sebab kita akan puji Allah, membesarkan Allah, mentakzimkan Allah. Dan kemudian ada bahagian kita, iaitu kita mohon permintaan dan Allah akan bagi benda itu. Lalu penjelasan hadis ni kata, fa idza qala al-'abdu, apabila hamba-Ku itu berkata atau membaca alhamdulillahi rabbil alamin, kita pun tahu maksudnya. Ya, qala Allah, Allah pun menjawab, hamidani 'abdi, hamba-Ku memujiku. Tengok, kat sini artinya ada dialog. Kita sebut alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah jawab, ya, hamidani 'abdi, hamba-Ku puji aku. Sebab itu setengah ulama ya memakruhkan kita ni wasal dalam bacaan salat. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Boleh kita baca gitu, sah. Tapi sebaiknya jangan. Sebab kita nak melayan perkara ini. Apa dia? Allah jawab. Alhamdulillahi rabbil alamin, Allah jawab. Ya, kalau Allah kita waqaf tu, kita menghayati Allah kata hamidani 'abdi, hamba-Ku puji aku. Kita pun seronok. Sambung lagi. Ya, wa idza qala, apabila hamba-Ku kata ar-rahmanir rahim, Allah kata apa? Athna alayya 'abdi, hamba-Ku memuji-mujiku. Allah seronok. Sebab apa Allah seronok? Sebab Allah memang layak dipuji. Allah maha sempurna, maha pengurnia segala, pemilik segala. Jadi dia layak dipuji. Ya. Kalau kita nak kata yang cantik, Allah pernah ngaku, Rasulullah katakan innallaha jamil. Allah tu maha indah, cantik sangat. Yuhibbul jamal, sukakan keindahan. Maka ya, dia layak dipuji. Allah tu karim, maha memberi, pemurah. Ya, Allah tu sattar, menutup semua kelemahan kita, aib kita. Yalah, banyak aib kita ni orang tak tahu, tuan-tuan. Sebab tu saya boleh berani ya bercerita macam ni. Kalau tuan-tuan tahu semua aib saya, tak berani saya bersiaran gini. Nyorok je kerja dah. Banyak dosa-dosa kita yang Allah tutup. Jadi, ya, perasaan tu yang kita bawa. Kita kenal Allah tu. Bila mana kita baca, kita puji Allah, memang layaknya dipuji. Sebab banyak benda yang sempurna, yang hebat datang dari Allah yang kita menumpang, ya, menerima kebaikan dan rahmatnya. Jadi bila sebut Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pemurah, kita pun tahu maksud maha pemurah kan. Ar-Rahim kita pun tahu maha penyayang tu macam mana. Ya, Ar-Rahman khusus untuk semua manusia, Ar-Rahim ni khusus untuk orang beriman. Nanti dalam tafsiran surah Al-Fatihah kita tengok lagi. Ya, sebab bacaan-bacaan ni akan dihuraikan semuanya nanti. Jadi Allah kita puji. Allah kata asna alayya abdi. Artinya Allah sedar dan Allah tahu kita memujinya. Masalahnya kita yang tak sedar kita puji Allah. Tu masalah sekarang. Baca Fatihah sampai sekarang tak faham maksudnya Allah. Ya? Jadi begitulah. Kena ada usaha yang lebih sikit. Tak pun apa yang lagu anak Nora tu kan. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang maha penyayang, maha pemurah lagi maha penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu, ya Allah, kami menyembahmu. Ya Allah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Dah lah. Gitulah. Artinya banyak sangat kalau nak cari ilmu ni. Ya. Dalam, sebab tu Allah tanya besok, ni handphone guna buat apa? Tak boleh ke langsung boleh guna jadi modal untuk dekat dengan Tuhan. Makin menambah kualiti kita. Alhamdulillah online pakai handphone ni, Allah okey lah. Kan? Banyak sangat. Tengok bola pukul 3 pagi, 4 pagi. Ya, tim kita kalah, baling kursi pula. Itu je lah sampai ketua. Sudah-sudahlah bang. Marilah kita baca, perbaiki bacaan solat kita. Fa'idha qal, bila mana hambanya menyebut pula Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin ni yang menguasai pemilik hari pembalasan. Qala Allah jawab. Allah cakap dengan kita Fatihah ni. Majjadani abdi.
Hamba-Ku mengagungkan aku. Wa qala marratan, kadang-kadang Allah jawab begini, fawwada ilayya 'abdi. Hamba-Ku menyerahkan diri kepadaku. Kita baca tu kesedar, ya Allah, mana-mana nak lagi pun ya kepada Engkau juga hari kiamat nanti aku kena menghadap. Allah jawab. Artinya, tapi ingat tadi kan hadis tadi kata, tapi kalau kita baca tanpa sedar, Allah tak layan. Tapi kalau kita baca dengan Maliki Yaumiddin, kita rasa, ya Allah, Engkau lah pemilik hari pembalasan, ya Allah, rahmati aku nanti di hari itu. Maka Allah jawab, fawwada abdi. Ya, fawwada ilayya abdi, hamba-Ku menyerah diri pada aku. Dan ini semua akan jadi rekod direkod dan jadi cerita hebat besok ke akhirat. Artinya, ya, ada orang masuk syurga sebab pernah Allah seronok dengan dia sekali, lalu Allah rahmati dia. Detik semayang dia khusyuk. Ya, dia mengaku dia hamba Allah. Kita betul-betul mengakui ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang kita sembah. Dan detik itu terlalu hebat dan dirakamkan, subhanallah. Itu jadi modal rahmat Allah untuk kita selamat di akhirat. Jadi pernahkanlah untuk buat detik hebat dalam hidup kita semata menyawa. Ya, hari-hari kita tengok kematian. Saya ni pegawai jawi yang mengurus tanah perkuburan Islam. Hari-hari kematian COVID ni, ya Allah. Ya, semalam pun sekarang ni baby pun meninggal, orang umur sihat, umur 40, 50, ya 30-an pun meninggal. Jadi kematian terlalu mudah untuk menjemput kita pada bila-bila masa. Selayaknya ini semua jadi modal untuk mendekatkan kita. Sudahlah dengan dunia yang tak cukup. Ya, bendera putih itu tukarlah. Ya, bendera hijau pula untuk kita beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kebimbangan kita kepada keselamatan di akhirat sepatutnya lebih besar daripada kebimbangan tak makan di dunia. Sebab kat Malaysia ni bergantung bendera putih je, beras 3-4 kali bunyi datang kat depan itu. Banyak sangat orang nak bantu, tapi akhirat kita tak ada siapa nak bantu. Solat kita masih di tahap ini, masih tak sedar baca Fatihah, masih laju baca Fatihah. Ya, yang tak betul tu satu hal lah peringkat yang laju ni pun risau sangat. Ya, sembahyang zuhur tinggal 2 minit macam mana? Tu yang kita risau. 4 rakaat 2 minit, 1 minit 30 saat. 1 rakaat 30 saat. Ya, dan rekod tu hari diperbaharui pula. Cukup umur 55 nanti sembahyang zuhur tinggal seminit je. Risau kita. Ya, speeding. Ini bukan solat, tuan-tuan. Puncanya sebab apa? Tak dihayati, tak sedar dia bercakap dengan Allah. Kita kalau cakap dengan orang-orang besar, kita akan cakap sebiji-sebiji, bersopan santun, berbudi bahasa, dengan ayat yang tersusun kemas, rapi, supaya dipahami dan kita ni dikatakan orang yang beradab. Tapi dengan Tuhan, kenapa kita tak buat? Ya, sedangkan Tuhan kita ni Tuhan yang subhanallah, maha baik, maha mengunia, maha sabar dengan kerenah kita. Okey, bila kita kata Maliki Yaumiddin, tolong rasa bahawa kita cakap dengan Allah, Allah jawab, ya, hamba-Ku serah diri pada aku, hamba-Ku mengagungkan aku. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apabila hamba pula nyebut lagi hanya kepada Engkau, ya Allah, kami menyembah, beribadah dan hanya kepadamu, ya Allah, kami mohon pertolongan. Maka Allah jawab, hadza baini wa baina 'abdi. Di sinilah detik di antara aku dengan hamba aku. Wali 'abdi ma sa'al. Allah ulang lagi apa yang Allah sebut pada awal hadis ni tadi. Dan untuk hamba-Ku apa yang dia minta. Artinya apabila kita minta, ya, kita kata hanya kepada Engkau yang kami sembah. Ya, ini untuk Allah. Ya, sebab penghadian memang untuk Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Ini untuk hamba. Itu yang Allah kata bahagian dekat sini. Jadi bila mana kita dah sembah Allah dan kita minta hanya kepada dia, maka Allah kata untuk hamba-Ku apa yang dia minta. Tapi kalau minta pun tak sedar. Minta bantuan tapi tak sedar. Pelik. Minta tolong tapi tak sedar. Cuba bayangkan, tuan-tuan, berapa lama dah kita minta tolong kat Tuhan tapi kita tak sedar. Pelik, tuan-tuan. Ya. Subhanallah. Tak wajar terus kita begini. Ya, kita kena muhasabah balik solat kita, dan bila mana kita tekan wa iyya, jangan syaddah tu saja yang kita betulkan. Ya, tapi betulkan juga penghayatannya. Wa iyya memang sengaja. Bahasa Arab ni dia bahasa yang sinonim dengan jiwa. Penekan iyya tu supaya kita rasa.
Kalau kita kaji kalimah-kalimah bahasa Arab, dia jadi cantik tuan-tuan. Ya. Sebab tu siapa yang ada kesempatan, tak kira lah kalau sempat tak sempat, tapi bahasa Arab ni adalah bahasa yang sepatutnya dikuasai. Sebab kita bahasa agama kita. Siapa yang ada anak, anaknya ada potensi yang bijak-bijak tu hantar belajar bahasa Arab tu. Ya, saya tarik antara kalimah bahasa Arab yang kita tengok sekejap. Kita supaya tuan-tuan tarik bahasa Arab. Bahasa Arab ni, dia satu kalimah dia berkait. Macam kita cakap makan, minum, dia tak ada kena mengena. Ya, kalimah yang makan dengan makin. Dekat kan? Sebutan dekat. Ya, makan dengan makin. Tak ada kena mengena. Makan, makin dekat ke apa? Tak ada. Ya. Tapi bahasa Arab, ya, daripada kalimah sakan. Ya, sakan ni maksudnya diam, menetap. Sakinah, miskin, sikin tu pisau. Semua ada kena. Baris sukun, kita pernah sukun. Bukan buah sukun bahasa Melayu. Ya, harakah sukun tu. Itu semua ada kait mengait. Okey, sakan artinya diam, tetap, tak bergerak. Ya, sebab tu orang yang tenang dipanggil sakinah jiwa dia. Jiwa dia tak goyang. Kita kan goyang. Goyang lah tu, goyang. Ngamuk je tu. Cepat goyang. Dia tenang. Sakinah ni tenang sebab apa dia tak. Orang yang duduk satu tempat, dia panggil sukan, penduduk. Okey. Kemudian baris mati. Sebab baris tu terhenti, terdiam di situ. Ya, alif nun mati atau sukun atas an. Dia mati pada baris an tu. Kemudian miskin. Sebab apa miskin? Miskin dia perkataan sakanah juga. Sebab orang miskin biasanya tak banyak bergerak. Sebab tak cukup nak bergerak banyak. Itu hebatnya bahasa Arab ya. Dia akan ambil benda tu, dapatan tu dengan satu sumber yang satu. Sebab tu dia mesti rujuk kalimah asalnya. Kenapa orang miskin tu dia panggil miskin? Sebab qalilul harakah liqallati istita'ihim. Kerana kekurangan kemampuan mereka untuk bergerak banyak. Sedangkan orang yang tak miskin, dia bergerak banyak. Yalah, yang kita dulu miskin tak keluar-keluar sebab memang miskin. Sekarang ni orang kaya kau miskin, tak payah KP dia. Okey, kemudian sikin. Sikin lagi pelik. Sikin ni pisau. Kalau siapa belajar bahasa Arab, tahulah buku Hilal tu. Ibtidai ke, yang dadi ke awal, memang tahu. Sikin tu maksudnya pisau. Apa kena mengena dengan sukun dengan tu? Memati. Sebab sikin tu adalah alat untuk mematikan gerakan haiwan. Dia kena mengena dengan mati, berhenti tu. Jadi Arab ni, kita pisau lah. Apa kena mengena dengan mati? Tak ada kena mati. Sebab asal pisau tu dia digunakan untuk tujuan mematikan gerakan. Isim fa'il, isim balaghah. Tu dia antara bahasa Arab. Sebab itulah, kita bila baca bahasa Arab ni, kita hayati, kita fahami, kita akan dapat rasa. Dan pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau, boleh saja Allah nak kata na'budu iyyaka wa nasta'ina iyyaka. Terbalikkan. Kami menuntut tolong hanya kepada engkau dan kami hanya menyembah kepada engkau dan kami hanya menuntut tolong kepada engkau. Tapi tak. Takdim dengan takhir ataupun menjadikan kalimah tu di depan dan di belakang tu semua ada maksud dalam bahasa Arab. Sebab penegasan, penekanan. Kalau nak kita betul-betul hanya kepada dia, benda apa? Sama sembah, hanya kepada dia, minta tolong. Bukan main-main tu. Maka minta tolong dengan sembah tu bukan cerita utama. Cerita utamanya hanya kepada Allah. Sembahan, mohon pertolongan. Dia cerita feel bahasa Arab sikit lah. Sebab tu Allah kata bila mana kita sebut ni, tolonglah rasa. Dan Allah kata kat sini lah hak hamba aku pada mula pagi. Kemudian barulah kita jelaskan, kita minta ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kenapa ayat 2 ni jadi satu je ceritanya? Sebab cerita dia memang satu. Apa maksud saya? Ihdinas siratal mustaqim tu, kita minta pada Allah tunjukkan jalan yang lurus dan siratal ladzina explanation kepada penjelasan kepada siratal mustaqim tu. Apa dia jalan yang lurus tu? Itu jalan orang-orang yang telah engkau kurniakan nikmat ke atas mereka. Dalam surah yang lain Allah sebut siapa dia golongan yang terima nikmat ni, minan nabiyyin, musaddiqin, wasyuhada'i wassalihin. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang kau murkai. Orang yang buat macam-macam kerana dengan para rasul, iaitu golongan Yahudi.
waladhdallin, dan orang-orang yang membangunkan, memilih kesesatan. Allah tak panggil mudillin, disesatkan, tapi dia ni isim fa'il, dia sendiri yang cari pasal. Apa dia? Orang Nasrani ya, buat konsep tauhid tu jadi trinity. Ada 3 dan 1, pelik. Ya, Perdana Menteri pun tak ada 3. Macam mana kerajaan Tuhan yang sangat established ni boleh ada 3 Tuhannya? Yang pelik, akal pun tak boleh terima. Tapi dia main kat situ lah, 3 dalam 1 lah, apa dan sebagainya. Tak apa. Kitanya kat sini, bila mana kita mohon minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, mintalah sungguh-sungguh. Mintalah sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dapat apa yang sepatutnya kita dapat. Dan bila mana kita kata ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa Allah kata? Qala Allah hadza li'abdi. Ini bahagian untuk hamba aku, wa li'abdi ma sa'al, dan untuk hamba aku apa yang dia minta. Kita pun tertanya-tanya, kita minta selalu Allah beri kita petunjuk untuk selalu berada dalam daerah kehambaan. Itu dia, daerah kehambaan kau. Ya, maksudnya berada dalam suasana ketaatan, jadi orang-orang yang baik, ya, jadi orang yang dekat dengan Tuhan. Kan? Itu maksud ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang telah kurniakan nikmat. Itu nak cerita sebenarnya. Nikmat sebenar yang Allah kurniakan pada kita adalah nikmat jadi hamba dia. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin, jalan para nabi. Wasiddiqin, orang-orang yang benar. Ya, cakap iman dia dengan gerak laku dia dalam kehidupan. Wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin, dan paling kurang kalau tak dapat jadi orang syuhada, kita kena jadi orang yang baik, saleh. Itu tahap paling kurang selamat berada di daerah nikmat Allah. Apa dia orang soleh ni tuan-tuan? Soleh ni bahasa Arab. Bahasa Melayu kita baik. Baik ni apa? Baik ni maksudnya okey. Tak rosak. Pernah beli roti Gardenia? Roti-roti yang lain. Ya, dia ada tulisan kat situ baik sebelum. Baik sebelum apa maksudnya? Tidak rosak sebelum tempoh itu. Apa maksud baik roti itu? Roti yang baik artinya bukan roti yang hebat. Hebat ke roti itu? Tak. Pelik pada yang lain? Tak. Lalu kita bila menyebut orang soleh, kita jadi sedikit rasa prejudis sikit pada benda tu. Kita, alah, tak apalah dia orang soleh. Habis awak tak mau jadi orang soleh. Sedangkan roti yang nak kita makan perlu soleh. Perlu baik. Jadi kita sebenarnya sekurang-kurangnya kena jadi baik. Bila baik artinya tak rosak. Tak rosak, masih boleh diguna, masih diiktiraf sebagai hamba Allah, sebab kita datang sebagai hamba Allah. Maka itulah sebenarnya sekurang-kurangnya kita kena berusaha jadi orang soleh. Sebab dalam kehidupan kita benda-benda tak baik kita tak terima. Tak makanan, ya, roti macam tu pun kalau dah expired kita tak terima. Maka sebab itulah kita kena berusaha dan mencapai jalan yang penuh kenikmatan itu, ya, iaitu bila mana kita berjaya sampai jadi orang yang baik, seorang hamba yang baik kepada Allah Tuhan kita. Jadi itu kena faham. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, kita kena tahu siapa orang-orang yang dapat kurniaan nikmat dari Allah ini. Itu sekurang-kurangnya kita di tahap orang soleh, orang yang baik. Baik maksudnya ikut adunan Tuhan. Ya, ikut syariat Tuhan. Apa yang Allah kata buat, kita buat. Apa yang Allah kata tinggal, tinggal. Itu baik. Kan? Jadi begitulah. Dan jangan pandang sini sangat dengan kalimah soleh ni. Ya. Kalau kita orang Melayu bila sebut orang soleh, kita rasa kita bukan kita. Bukan kita orang soleh tu. Ya, atas rasa tawaduk tak apa, tapi atas rasa jauh sangat dengan tu dan tak mau berusaha gitu, itu yang tak mau tu. Kita kena berusaha untuk jadi orang soleh. Ya. Dan bila mana kita dapat menuturkan, ya, semua ayat-ayat Al-Fatihah ini dengan penuh sedar dan faham, maka kita akan dapat semua ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kurnia-kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan punca kenapa sembahyang kita hari ini masih kurang efektif, tak berkesan, tak memberi pulangan yang baik pada kehidupan kita, itulah. Puncanya itu je, satu je. Apa dia?
sembahyang kita tak disedari oleh diri kita sendiri. Kita tak faham satu, dan kita tak menyedari apa yang kita sebutkan. Okey. Dalam hadis yang sama, Abu Hurairah, daripada Abu Hurairah, tapi melalui riwayat Abdullah bin Ziyad ada menyebut, yaqulu abdi idza iftataha as-salah. Ya, tadi perasan tak dalam hadis ini tadi terus Allah sebut alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ada satu riwayat yang lain, ya, dikatakan apabila hamba-Ku, ya, memulakan solatnya dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim, Allah sebut fayadhkuruni abdi, hamba-Ku sebut. Tu bismillah ni kena dilafazkan. Kena dilafazkan. Ini satu lagi hadis menyokong tentang, ya, keperluan menjaharkan bismillah lah. Ya, kita dalam mazhab Syafi'i ini kita ambil benda-benda yang mendekatkan kita dengan mazhab kita lah. Okey. Jadi bila mana kita sebut bismillahirrahmanirrahim, Allah kata dzakarani abdi, hamba-Ku sebut nama. Pesan tak? Dalam hidup-hidup kita pun kita kadang-kadang bila ada kawan-kawan berucap, tiba-tiba dia sebut nama kita, kita pun tunduk, Allah, dia sebut nama aku. Sonok kita. Kan? Masuk TV tu, nama kita dia sebut, ya Allah. Ya, bukan sebagai penjenayah lah. Jangan suka pula. Nampak nama aku keluar, kau itu penyakit. Itu ada masalah tu, masalah teknikal pada sekarang. Kita buat benda yang baik, walaupun hanya picisan kecil sangat, tapi dia sebut, di antara yang bersama dalam program itu adalah bla bla nama kita. Allah, kita ambil sebenarnya gambar rakam tu. Kan? Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala suka bila kita sebut nama dia. Itulah zikrullah. Sebut Allah ni menyukakan Allah. Malah Allah bila balas balik, fadhkuruni azkurkum, kau sebut aku sebut engkau. Dalam sebutan rahmat. Allahu Akbar. Ya, jadi rugilah kalau kita berdialog dengan Allah tapi kita tak sedar kita cakap dengan Allah. Kita baca Fatihah, kita tak rasa sebenarnya kita bercakap. Ya, sedang memuji Allah, minta merayu dengan Allah. Sedang Allah kata engkau dapat apa yang kau nak minta ni. Ya. Dan semua tu berlalu saban tahun dan kita tak sedar bahawa kita berdialog dengan Allah. Jadi perkara ketiga ni agak panjang perbincangannya, tapi saya suka supaya membawa rasa supaya kita sedar. Ya, jadi kesimpulannya untuk memperoleh khusyuk, habislah. Ya, motivasi untuk sembahyang khusyuk ni, apa yang perlu kita buat ni, 13 perkara ni dah habis. Kesimpulannya untuk memperoleh khusyuk dalam solat bukanlah satu perkara yang mudah. Ya, tapi taklah susah. Ya, sebagaimana kesusahan-kesusahan duniawi yang kita hadapi, ataupun semudah apa yang telah disebutkan dalam usaha-usaha langkah-langkah untuk mendapat khusyuk itu. Dikatakan begitu kerana manusia ni pada dalam dirinya mempunyai khayalan fikiran. Ini maksudnya tak boleh khusyuk, bukan mudah ni maksudnya kalau tak ada kerahan, tak ada muhasabah, tak ada kesungguhan, kita tak akan khusyuk solat. Bukan nak buat tu benda tu modal besar, tak. Dia kena mujahadah yang besar. Dikatakan begitu, ya, kerana dalam diri kita ni ada khayalan, ya, datang je. Ya, kita tengah semayang tadi datang, ini kalau letak kat sini bagus, kan? Tengah semayang boleh dekor rumah. Ya. Ini kalau almari, kalau letak kat sini, tu syaitan tu. Jadi nak tarik balik tu kena ada skill. Kita dah kata dulu kan. Antara cara kita kembali pada Allah dan ingat bacaan-bacaan semayang kita. Lintasan hati, ada emosi, marah tadi dengan orang semayang. Kena istighfar dulu, kena tenang dulu. Imajinasi, ya, fantasi, macam-macam ni. Ya. Nostalgia. Nostalgia tu yang masalah tu. Nostalgia ni jangan main-main tuan semayang. Allahu Akbar tengok sejadah. Ini sejadah kat kampung aku macam ni dulu. Ni dulu aku rembat kawan aku tengah semayang pakai sejadah ni ya. Tengok. Senang je tuan-tuan, saya tak nak masuk kat kita. Allahu Akbar. Ya, tengah semayang dengar lagu cinta Allah. Nangis tengah semayang. Ingat aku sedih apa? Punya ingat putus kasih dulu. Ya. Awek Felda tu lari. Ikut, ya. Dia cakap handsome, Felda seberang. Allah. Nostalgia tu jangan main-main. Jadi kalau kita tak ada kesungguhan, tak ada ilmu yang cukup, maka kita susah nak capai khusyuk ni. Maksudnya bukan usaha tu susah, tapi nak betul-betul perfect, dapat.
ya, khusyuk 100% payah. Deria lihat, sebab tu mata kena pasak buat sujud. Deria dengar, sebab tu TV dan radio kena tutup. Ya, deria rasa, jangan tayang bini masak pula. Kau pula mayang masa tu. Ya, kena ada ruang yang istimewa. Hawa nafsu, cinta berahi kepada dunia. Dunia yang selalu mengacau khusyuk solat kita. Terbayang ni, dan kita merancang dunia kita dalam solat tanpa kita sedar 4 rakaat. Allah. Dan kejayaan tu kadang-kadang dapat dicapai ketika perancangan dalam solat tu sempurna. Sebab apa? Dibantu oleh syaitan. Idea dia memang bijak lah sebab dia otak. Ya. Kita kena tahu. Ya, bila mana iblis minta fa'anzirni ila yaumi yub'atsun, dia minta pada Allah. Ya. Kerana engkau dah singkirkan aku dari rahmat engkau ya Allah. Dia masih ngaku Allah tu Tuhan dia. Fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Maka panjangkan umur aku sampai hari bangkit. Masalahnya Allah bagi. Qala fa innaka minal munzarin. Kau di kalangan makhluk-makhluk yang Allah beri panjang usia. Kita tak tahu iblis umur berapa. Ya, dari penglihatan dia minta. Dan permintaan dia perkenankan. Artinya iblis ni adalah makhluk pertama yang jadi syaitan. Ya, makhluk pertama yang faham tak faham nantilah kesempatan nanti saya cerita tafsir surah Al-Fatihah kita cerita sikit. Ya. Iblis ni adalah makhluk yang pertama jadi syaitan. Orang yang mula mengacau dan tak mau tak apa. Dia daripada kalangan jin. Dan masalahnya dia minta ditangguhkan umur dia. Sampai sekarang. Masih panjang. Apa maksud saya? Kita ni hebat macam mana kita. Dahsyat macam mana kita. Ya. Rasulullah dah tak ada. Untuk kita Nabi Adam kita tak sempat jumpa. Ulama-ulama yang hebat yang jadi mursyid kita pun satu demi satu Allah dah tarik. Kita tinggal kita je. Lepas tu kalau kita belakang sangat. Ya. Ada setan-setan yang jinia baru nak asuk kita. Dia kata Allah payah betul. Dia ni hebat dah sekarang. Sebanyak belajar mereka solat ni sembahyang khusyuk je. Tuan-tuan, konsultan ni jangan main tau. Master konsultan ni iblis sana. Dia kata ngadu. Ya, nak panggil mbah kot. Mbah lanang kata. Kalau aku punya kawan ni aku asuk ni sekarang dah banyak susah lah. Macam ni. Itu senang je. Ini pengalaman jutaan tahun hidup menyiasatkan orang ni. Bayangkan konsultan ni iblis tu hidup lagi tuan-tuan. Bukan senang kita nak sampai pada Tuhan. Yang penting kita terus berusaha. Ya. Saya suka pada ayat terakhir yang disebut dalam kitab ini nanti. Ya. Jangan putus asa. Ya, sebab syaitan memang sentiasa berusaha kita dan dia ada kelengkapan yang sangat hebat sedangkan kita tak punya. Maka kita hanya ada ilmu, mujahadah, kesungguhan. Oleh itu, untuk mencapai khusyuk ni anda perlu kepada mujahadah. Tengok muka surat 2, 3, 4. Tabah. Artinya jangan putus asa. Usaha. Dan sampai satu hari Allah akan bagi. Kesungguhan, daya tahan, keazaman, terus berdoa kepada Allah. Ya, sebelum sembahyang sebut ilahi anta maksudi Allah. Kaulah maksud tujuan sembahyang ni. Waridhaka matlubi dan redamu aku tuntut ya Allah. Dan sebut selalu la haula wala quwwata illa billah. Tanda kita tafwid, yang serah diri dengan Allah. Tak ada upaya aku ni ya Allah. Tak ada kekuatan melainkan dengan kurniaan Engkau yang maha tinggi lagi maha besar. Maka kita adalah diperintah untuk berusaha sedaya upaya dengan penuh tawakal dan tafwid. Tafwid ni melimpahkan harapan dan penyerahan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Serah diri pada Allah, itu maksud tafwid. Dan ini pujukan Allah pada kita, surah Al-Ankabut ayat 69, saya memang ingat sangat ayat ni. Jadi tangkal hidup kita. Apa dia? Allah kata walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berusaha pada jalan kami, pasti akan kami tunjuk jalan-jalan kami. Subul ni jalan. Artinya tak boleh lah sini, lalu sini. Tak boleh highway, jalan tikus ada. Macam tu lah. Kita dapat dulu. Sense. Okey, Allah bagi. Tak dapat lalu ni dapat. Kita yang penting kita terus berusaha. Tapi syaratnya jahadu, berjihad. Allah panggil jihad ni. Kalau tengok dalam bahasa Arab, jahadu ni maksudnya bina mufa'alah. Bina mufa'alah ni bukan jahadah. Jahadah ni bersungguh satu hala. Jahadu. Sebab tu jihad dia panggil jahadu. Sebab apa? Sebab kita lawan, orang tu lawan balik. Bina mufa'alah ni ada feedback. Orang ni buat, saya buat. Dia bersungguh-sungguh, saya bersungguh-sungguh. Bertembung lah.
Tapi siapa yang bersungguh-sungguh melawan syaitan ni, sebab syaitan ni, sebab tu nama lawan syaitan, dia tak panggil jihad, dia panggil mujahadah. Sebab binaknya betul, binaan katanya betul. Dia lawan, kita lawan. Dia lawan, kita lawan. Lawan sampai bila? Sampai mati. Tapi Allah kata, siapa sungguh-sungguh di jalan kita, mujahadah terus. Jahadu ni maksudnya lebih luas, mujahadah. Siapa yang mujahadah betul-betul di jalan kami, kami akan tunjuk jalan-jalan laluan kami. Ni janji Allah. Dan Allah tunjuk lagi siapa yang bersama Allah ni. Wa inna Allah, dan sungguh pasti Allah ni, la lagi, taukid lagi. Inna dah sungguh dah. La kat situ. Inna ma'al usri yusra, sama. Tapi kat sini, wa inna Allah, la pasti lagi, lamu taukid. Ma'al muhsinin, sungguh pasti Allah bersama dengan orang-orang yang muhsinin. Syaratnya, nak dapat bantuan Allah, laluan kita dipermudahkan, dibantu, kita kena jadi orang yang muhsin. Muhsin ni apa? Muhsin ni isim fa'il kepada ihsan. Terjemahan Melayunya orang-orang yang memperbaiki amalannya atau orang yang berbuat baik. Tapi sebenarnya muhsin adalah maksudnya orang yang beribadah nampak Allah. Orang yang buat kerja hamba ni, dia sedar Allah tengok dia. Itu muhsin. Sebab itulah masuk ihsan kan. Ahsana yuhsinu ihsanan. Isim fa'il dia muhsinun. Jamak dia muhsinin. Yang duduk masjid muhsinin je tapi tak nampak Tuhan. Orang masjid muhsinin. Left terus grup ni. Tak ni contoh. Ya. Jadi begitu. Jadi sebenarnya kita kena terus berusaha dan jangan putus asa. Biar mati di jalan mujahadah. Andai kata ayat ni juga bermaksud. Ayat ni juga masuk. Kita usaha mujahadah untuk dapat khusyuk. Sampai mati tak khusyuk. Tapi ingat, Allah dah kata, wa inna Allah la ma'al muhsinin. Ya. Orang-orang yang dah berjihad di jalan Allah, walaupun dia tak dapat kemenangan, Allah dah kira dia ni muhsin bersama dengan Allah. Itu sonoknya. Kita ni bertuhankan Tuhan yang maha baik. Kita kat dunia, kita usaha berniaga, tak berjaya. Orang ketawa dengan kita. Tak berjaya kau. Dengan Tuhan tak. Tuan-tuan berdakwah, hajat satu kampung sembahyang jemaah, tak seorang pun pergi. Tuan-tuan azan orang gelak sampai mati gitu. Jaya tak kita? Jaya. Allah kata kita jaya. Allah kata, engkau lah hamba aku, engkau syurga. Begitu juga mujahadah. Usaha sampai tak ada khusyuk. 13 perkara ni kita cuba buat, tak dapat. Tahu mati kena COVID esok. Walaupun contoh sebut. Allah kira tak? Allah kira. Kita sebagai orang yang berjaya. Sonok bertuhankan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha baik. Dia tidak menilai matlamat yang kita capai tak. Sebab dia tahu yang menentukan dapat tak dapat dia. Hamba tak boleh tentu. Tuan-tuan bisnes macam mana dahsyat, dia join macam-macam motivation untuk seminar untuk dapat teknik-teknik perniagaan, niaga lingkup juga. Sebab apa? Kita tak boleh menentukan. Maka Allah minta kita buat kerja kita je dan dia bagi ganjaran pada apa yang kita lakukan. Sebab dia tak zalim. Pada benda yang kita tak mampu usaha, macam mana dia nak kita dah usaha tapi tak dapat juga khusyuk, maka Allah terima je lah. Begitulah kita. Wallahu a'lam. Kita pun dah sampai ke puncak. Masa yang dulu tak hari ni terlajak pula. Sampai panjang pula sembang kita. Jadi moga-moga ada kebaikan dan insya-Allah pada pertemuan minggu hadapan akan datang, kalau ada pertemuan lagi, kita akan bersembang tentang ciri-ciri orang yang khusyuk dalam solat. Wabihi wallahu a'lam. Moga-moga apa yang kita bincangkan perkara ke-13 ini dapat membantu lagi untuk usaha kita menangani gangguan dalam solat, untuk kita khusyuk dalam solat. Moga-moga ada kebaikan untuk kita bersama. Saya pulangkan ruang ini kepada DJ Az kita untuk soalan dan majlis dan sebagainya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Dr. Haili atas kupasan berkenaan dengan khusyuk dalam solat, dan juga kita lihat tadi berkenaan dengan hadis qudsi yang dibacakan satu persatu bagaimana surah Al-Fatihah tersebut, dan kita sampai kepada muka surat 234 untuk kitab fiqh salat ini. Okey Ustaz, kalau boleh kita menjawab persoalan yang ada di ruangan komen. Setakat ni saya ada kira 5 soalan. Kita pergi kepada soalan yang pertama daripada Acik. Ustaz, dosa ke kita lambat menunaikan solat sebab kita berbuka makan dulu sebab kita hanya puasa sunat sahaja? Bagaimana Ustaz? Tak dosa. Jawapannya pertama sekali tak dosa, sebab Allah ni dia maha baik dengan hamba-Nya. Malah ada hadis Nabi menyuruh kita kalau memang perlu kita makan, kita kena makan dahulu. Dengan syarat kita jangan sampai terkeluar daripada waktu solat.
Buka puasa sampai kat Isyak lah. Itu nak kena lempang. Kan? Tapi antara makan dengan solat, jangan poyo, makan dulu. Ya, jangan poyo itu. Apa makan ni Syekh? Mayang lu kata kau cakap ni berdasarkan apa? Nabi kata la salat bi hadratit ta'am. Tidak ada solat bila mana makanan dah terhidang. 2-3 benda. Wala yudafi'ul akhbathan. Jika dalam keadaan kita menahan hadas. Nak terberak, nak terkencing. No, semayang tak ada. Dalam keadaan nak terkencing. Boleh ni, boleh lagi. Nak tahan terkentut, terkepit-kepit. No. Makan juga. Jadi sebab semayang ni tujuannya apa? Untuk khusyuk. Kau semayang. Terbayang ayam panggang tadi. Ya, sate beli cantik-cantik tadi. Ya, bukan sedap sangat. Tapi sebab lapar. Memang perlu nak makan. Makan-makan lah. Ya, benda ni pernah saya bincang dulu pernah saya jadi satu masjid pembincangan AJK lah, bahas semua. Saya jawab dengan hadis Nabi je. Nak cakap siapa ni? Nak dengar cakap siapa? Nanti kalau nak dengar cakap Nabi suruh makan dulu. Dan ada perbahasan tentang tak silap Abdullah bin Zubair dengan Aisyah. Ya, tentang ada jaga sahabat yang macam kita juga. Utamakan solat dulu. Tapi Aisyah tegur kata itu bukan cara yang betul. Ya, tetap kita kena makan dulu, ya. Dan makan pun jangan melantak sampai tak boleh semayang. Itu saya tak tanggung. Makan atas keperluan, ya, tuntutan keperluan badan kita dan nafsu makan kita, maka dan kemudian semayanglah. Ya, utamakan makan sebelum semayang. Tapi jangan makan sampai tak semayang. Allah a'lam. Allah Ta'ala alam menjawab beberapa soalan tersebut. Dan kita pergi kepada soalan yang kedua. Ada daripada Puan Khadijah. Assalamualaikum Ustaz. Ketika solat, imam membaca surah Al-Fatihah sambil menguap. Adakah sah bacaannya? Mohon pencerahan Ustaz. Okey, bukan imam je, kita pun sendiri. Sebab Fatihah ni rukun solat. Di antara syarat sah Fatihah ini, ya, dia mesti bacaan tu jelas dan clear. Ya, huruf-hurufnya terpelihara. Maka kalau dia menguap, saya tunduk ni sebab ngeri ya kalau menguap ni. Kan menguap. Okey, sebenarnya ketika menguap sepatutnya jangan baca. Menguap dulu. Solat bacaan Fatihah ni kalau terputus dengan benda yang tak boleh kita kawal, ya, batuk, bersin dan sebagainya, itu tak payah ulang, memang boleh sambung. Katalah Ar-Rahmanir Rahim. Betul tak? Bunyi macam tu kan. Pak Imam pun dia tak boleh kontrol, manusia biasa. Tak payahlah baca Fatihah. Tak payahlah baca Maliki Yaumiddin, lepas tu baca. Andai kata terbaca dalam keadaan menguap, ya, bunda dah tanya gitu, saya jawab gini, katalah contohnya Ar-Rahmanir Rahim, kita dengar, kemudian baca buruk benar dah. Maka yang itu memang tak bunyi Maliki Yaumiddin. Andai kata kita dengar rosak bacaan Fatihah, dia tak ulang, maka solatnya tak sah. Kita sebagai makmum tak boleh berimamkan dia. Mufaraqah lepas semayang cerita dengan dia, Mam, bacaan Maliki Yaumiddin tadi tak betul. Nak macam mana semua? Menguap, kalau terbaca juga ulang balik. Kalau sepatutnya menguap, tak payahlah baca. Begitu. Ya, maka tak tutup mulut. Huruf ni macam mana? Tu kena tutup mulut. Kau menguap macam mana? Tak boleh tu. Ngeri kan? Tapi kena praktikal. Itulah berkorban ustaz-ustaz ni kadang nak jawab soalan gini kan. Tapi saya suka soalan-soalan begini. Soalan begini memang cerita realiti. Maka ya, hukum seorang makmum, bila makmum tahu imam semayang tak sah. Tadi kita dah tahu imam baca Fatihah tak tepat sebab ada Maliki Yaumiddin menguap dan tak makhraj dia tak jadi. Dia tak ulang pula. Maka kita yang tahu imam semayang tak sah tak boleh ikut. Kalau terus semayang berjemaah dengan dia, semayang kita tak sah. Dia sama macam kita tahu imam tak ambil semayang, kita ikut juga. Tak sah semayang kita. Macam mana jadi gitu? Iyalah, kita duduk dengan imam tadi. Ya, sebelum semayang maghrib, selepas semayang maghrib lepak dengan dia. Orang dengar kuliah, kita duduk kat beranda. Ya, sembang-sembang, imam kentut komen kuat. Tiba-tiba ikomat. Ya, azan ikomat, imam tu jadi Allahu Akbar. Kita pun tak sedar semayang mereka Allahu Akbar. Lepas surah kat 2 tahiyat awal, At-Tahiyah, Assalamu Tahiyah. Dengar kan? Imam ni kentut tadi. Maka ketika itu apa kita kena buat? Kita kena mufaraq. Dimaafkan kelupaan kita yang, tapi kalau kita terus Allah nanti dia mengajuk pula. Ya, dah nak belanja aku makan pas semayang Isyak ni kan tak jadi semayang pula, mufaraqah. Yang je lah terus. Haram hukumnya dan batal solat kita. Tapi makmum yang tak tahu tak apa. Siapa yang tak tahu imam tu dia tak tahu sebab dia datang masbuk.
tak apa ikut dia. Ya, begitu. Hukum makmum ni dia kena memastikan imam dia sah baru dia boleh ikut. Wallahu a'lam. Rasanya ringkas Allah. tapi cukup. InsyaAllah menjawab daripada soalan tersebut. Ngeri tengok orang menguap Ustaz. Okey, kita pergi kepada soalan yang ketiga. Masih lagi daripada individu yang sama, daripada Puan Khalijah. Assalamualaikum Ustaz. Setelah selesai solat kita ternampak seluar imam terkoyak di bahagian aurat. Yang ni di bahagian peha contoh. Adakah sah solat imam dan makmum tersebut? Maknanya solat berjemaah tersebut adakah sah? Bagaimana Ustaz? Okey, kita yang kenal pasti kesalahan imam selepas habis sembahyang. Ya, sembahyang kita sah. Macam cerita tadilah. Ya. Kita dah tahu lepas sembahyang Isyak, kita pun hantar kat WhatsApp. Bro, cakap, kau sembahyang dengan imam tadi ya? Imam tu tak habis sembahyang tadi, kita cakap. Kita yang dapat WhatsApp lepas azan kat subuh dah. Ya Allah mak. Ya, tak payah marah imam tu. Tak apalah, aku tak tahu. Sah sembahyang kita. Okey, selesai. Apa yang kita tahu saja. Sebab tu kan imam memang tak habis sembahyang, tapi tak semua orang tahu. Ya, kita nampak ke? Kalau kita nampak koyak imam tengah sujud tadi, maka kita kena mufarakah. Tapi lepas sembahyang baru tahu, maka itu tak, ya, dimaafkan. Itu dimaafkan. Maafkan. Makmum tak perlu sembahyang ulang semula. Okey. Baik. Secara ringkas menjawab persoalan tersebut dan kita pergi kepada soalan yang keempat saya kira daripada Acik. Ustaz, sah tak solat kita bila kita sujud 2 kali dalam sujud yang kedua? Masa nak bangun tu rasa macam belum sujud lagi. Bagaimana Ustaz? Kekeliruan ni. Sujud memang 2 kali. So soalan ni maksudnya sujud jadi 3 kali ya? Ya. Sujud yang kedua tu 2 kali. Maksudnya kalau sujud yang kedua 2 kali jadi 3 kali sujud. Setiap rakaat 2 kali sujud. Tapi kalau kita terlupa, tak pasti, memang itu yang kena buat. Itu sebab sebenarnya tak khusyuk, tak fokus. Ya, memang ada setan nama khanzab, dia akan melupakan kita gerakkan solat berapa kali, dah rukuk ke belum, dah sujud sekali ke 2 kali, ya rakaat berapa, itu. Jadi caranya memang kita kena buat sujud yang tambahan tu, sebab itu tampalan perlu yang atas rasa kita lupa. Tapi kalau kita recall berat kata dah sujud, maka tak payah. Tapi kalau kita cuba ingat, tak dapat ingat, maka tambah sujud. Dan disunatkan kita sujud sahwi sebelum beri salam nanti. Ya, sunat kita sujud sahwi atas lupa tu. Bukan cuma kunut je. Lupa benda-benda dan kita tampal tu pun sunat sujud sahwi. Sebab sujud tu disyariatkan untuk mengakui kealpaan, kelalaian, kelekaan kita dalam solat. Allahu a'lam. Wallahu ta'ala alam. Dan persoalan terakhir daripada Mariam Shuaib. Ustaz, sekiranya kita rasa macam tak puas hati dengan solat yang telah ditunaikan, boleh tak kita solat sekali lagi? Terima kasih Ustaz. Okey. Solat ini kena dikerjakan dengan ilmu. Ya. Tak puas hati kalau benda yang berkait dengan sah tak sah, ya, bolehlah kita ulang. Tapi kalau ya tak puas hati hanya rasa-rasikan, maksudnya rasa-rasa je macam tak best lah solat. Tak boleh, dia tak ada keperluan pun. Ya? Tak ada keperluan. Yang solat yang tak khusyuk pun tak perlu diulang. Ya? Walaupun ganjarannya kurang tapi dia tak perlu diulang. Maka setiap orang kena ada ilmu asas-asas rukun solat, syarat sah solat. Ya? Maka kalau tak sempurna syarat dan rukunnya, perlu diulang. Ya? Dia tak boleh suka-suka sembahyang ulang. Tapi kalau ada keperluan sembahyang yang pertama nilainya lebih rendah daripada sembahyang yang kedua, boleh. Contohnya orang sembahyang sendirian, dia tengok ada jemaah sembahyang, dia boleh ulang lagi. Dia boleh ulang lagi. Itu ada hadis memang bercerita tentang itu. Tapi biasanya kita tak buat tu kan. Kau ucap. Saya pernah diajak. Saya pernah didajal oleh ustaz saya dulu lah kan. Dia datang lambat. Ya, dia tahu saya sembahyang seorang. Dia kata, ni sembahyang jemaah. Saya sembahyang, aku sembahyang tadi. Tapi entah sembahyang seorang kan, dia kata. Sembahyang seorang. Dah jemaah yang anak, komat. Dia ustaz tak boleh buat apa ke tak? Kita memang nak bertepih je. Tapi boleh. Yang itu sebab apa? Solat pertama, ganjarannya kurang. Solat kedua lebih besar. Ya, tapi kalau sembahyang ulang zuhur sampai 4 kali, tak puas hati lah, tak puas hati. Kau buat hari itu je, esok kau tak buat dah panggil gitu. Dan tu asas kita ni adalah ilmu. Ya, kena rujuk balik ilmu kita tentang sah, tak sah sembahyang kita. Wallahu a'lam.
Wallahu ta'ala alam. Terima kasih Ustaz menjawab kepada persoalan tersebut dan banyak yang mengucapkan terima kasih kerana menjawab persoalan yang walaupun ringkas tapi semua faham, jelas dan faham katanya para penonton kita. Alhamdulillah, moga-moga apa yang Ustaz sampaikan hari ini menjadikan saham untuk Ustaz juga ahli keluarga, menyampaikan Amin, ilmu ya yang Rabbal bermanfaat untuk Alamin. kita semua. Itu tidak kita harapkan. Iya betul Ustaz. Dan terima kasih juga kepada semua para penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada awal sehingga akhir majlis ilmu kita pada hari ini. Moga-moga kita mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka yang berada dalam majlis mengingati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, ya InsyaAllah panjang umur dan murah rezeki diizinkan Allah. Kita jumpa lagi. Salah silap harap dimaafi. Moga dakwah dan pertemuan ini diberkati. Hashtag kita jaga kita, Grab pahala, Road to Jannah. Sekali lagi terima kasih kepada Ustaz Dr. Haili. Kita jumpa episod Sama-sama. akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.